اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepada أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق Allahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah. Tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan mengampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Masih lagi kita berada dalam surah An-Nisa, ayat 29 sehingga ayat 31. Ada juzuk yang kelima, surah yang keempat. Dalam ayat yang kita bacakan ini, menjelaskan yang pertama hukum memakan harta secara tidak sebenar, secara batil, yakni secara haram. Dan juga larangan melakukan penganiayaan pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dan menjelaskan tentang hukum muamalah yang perlu berlandaskan kepada redha meredai tanpa sebarang paksaan atau kezaliman. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menyentuh tentang balasan, kurniaan, kelebihan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Akan diampunkan baginya dosa-dosa kecilnya dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini intisari umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Bila mana Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyeru dan memanggil orang-orang beriman yang terkenal dengan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya tidak makan harta sesama mereka dengan secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Allah menggunakan perkataan makan kerana ia menjadi keperluan, menjadi keutamaan manusia dalam memiliki harta untuk makan bagi memastikan kehidupan mereka. Dan Allah menisbahkan harta dengan makna harta kamu. Kerana harta ini ialah milik umat semuanya. Allah tak sebut jangan kau makan harta manusia. Allah sebut jangan kau makan harta sesama kamu. Nisbah amwalakum, harta-harta kamu. Untuk menunjukkan harta ini milik masyarakat, milik umat. Ia bukanlah milik peribadi. Sebab itu kita tengok contoh kalau kita ada duit RM10, maka RM10 itu akan terus berpusing. Daripada kita memilikinya, lalu kita pindah pada orang lain. Orang lain pindah pula pada orang lain, demikian seterusnya. Dan demikian juga kalau kita ada harta, nanti harta ini dijual pada orang lain, dimiliki pada orang lain, atau diwarisi secara harta pusaka. Dan juga kerana sifat harta ini akan ditinggalkan, tak bawa dalam kubur. Sebab itu nisbah harta kamu, yakni harta sesama kamu. Ia tak sebut harta individu tertentu. Menunjukkan milik bersama, milik masyarakat, milik umat. Oleh kerana harta ini milik umat, maka Islam meletakkan peraturan demi menjaga masalah umat. Kerana sebarang salah laku dalam muamal harta menyebabkan pergaduhan.
perbalahan, peperangan, pembunuhan, menyebabkan kucak-kacir negara. Oleh kerana itu, setiap orang perlu amanah dengan harta yang dimilikinya. Dan amanah dalam memperoleh harta. Amanah dalam memiliki harta. Dan juga sebarang perkara yang berkait dengan harta. Kalau kita lihat ayat yang kita bacakan, apakah munasabah dengan ayat sebelum ini? Kalau ayat sebelum ini, ayat 26, 28, cerita tentang hukum nikah. Cerita tentang nikah dengan hamba atau larangan menikah, dan juga persoalan yang menyebut tentang mas kahwin. Kalau sebelum ini, kalau kita perhati daripada ayat pertama sampai ayat 28, ayat pertama sehingga ayat 28 sebelum kita masuk malam ini ayat 29, Allah menceritakan kita menguruskan harta kekeluargaan, harta dalaman. Bermula daripada harta anak yatim dan juga berkait dengan harta yang melibatkan mas kahwin, harta dalaman keluarga. Dan juga berkait dengan harta pusaka, harta dalaman keluarga. Kali ini Allah Ta'ala menyebut harta luaran. Harta dalaman itu harta anak-anak yatim, harta dalaman. Harta yang melibatkan mas kahwin, harta dalaman. Harta yang berkait dengan harta pusaka, harta dalaman. Kali ini Allah menyebut tentang harta luaran. Muamalah, perniagaan. Sama ada manusia memiliki harta itu dengan cara pemilikan perkahwinan, pemilikan harta pusaka, pemilikan hamba dan juga pemilikan mas kahwin. Demikian manusia memiliki harta dengan cara muamalah sesama mereka. Dan muamalah yang paling mudah manusia memiliki harta, Allah Ta'ala sebut, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kau makan harta sesama kamu secara tidak sebenar, secara batil, melainkan perniagaan. Baik, kenapa Allah sebut perniagaan? Kerana kebiasaan seorang memiliki harta dengan cara berniaga, jual beli. Bahkan ia menjadi suatu asas penting dalam masyarakat tamadun. Semua orang berniaga. Yang berniaga sayur sampailah berniaga besar-besaran. Yang berniaga online, yang berniaga offline, yang berniaga di kedai, yang berniaga di rumah, yang berniaga sama-sama mereka. Ya, kebanyakan harta-harta itu dimiliki secara perniagaan. Maka Allah Ta'ala kata illa an takuna tijarah, melainkan dengan perniagaan. Apa maksud perniagaan? Tuan-tuan, kalau kita sebut perniagaan ialah pertukaran. Adanya pertukaran manfaat. Seorang beri duit, seorang akan dapat barang. Seorang beri barang dan dia dapat barang. Seorang bagi khidmat dan dia dapat barang. Dipanggil muqabalatu iwad. Atau kita katakan suatu pertukaran berdasarkan kepada sesuatu. Muqabalatun mal bil mal. Tukar harta dengan harta atau dengan sesuatu yang berharga. Khidmat atau sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyebut melainkan dengan perniagaan. Namun perniagaan ini Allah sebut asas perniagaan antaradin minkum. Kamu redha. Kamu redha sesama kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa satu penegasan Allah. Pertama, larangan makan harta secara batil. Apa itu batil? Perkataan batil ialah apa sahaja yang menyalahi syarak. Itu batil. Kalau kita sebut batilun. Apa sahaja ma yukhalifu syarak. Apa sahaja yang menyalahi syarak. Kata Ibn Abbas dan Hasan Basri, maksud batil huwa an yakula bi ghairi iwadin. Seorang mengambil sesuatu tanpa pertukaran. Maka batil ma yukhadh bi ghairi iwadin. Suatu yang diambil tanpa ada pertukaran. Yang ni seorang tu diambil barang, dia tak bayar duit. Maka ini batil. Atau dibayar dan tak cukup. Maka itu batil. Atau dibayar dan dia berhutang dan dia tak bayar. Maka ini mengambil harta secara batil. Apatah lagi kalau merampas, mencuri. Maka ini batil. Atau menipu. Maka ini batil. Kerana itu para ulama menyatakan termasuk makna batil ialah apa sahaja yang diambil tanpa pertukaran daripada akad-akad yang fasid, yang rosak. Seperti menjual sesuatu yang dia tak miliki. Ada orang tuan-tuan dia tak ada barang, dia jual. Ini panggil scammer. Kalau bahasa kita kan panggil scammer.
dia elan dalam Facebook, kononnya dia jual kitab. Kita pun bayar, padahal dia tak ada kitab tu. Maka kita tak dapat. Dia elan kononnya dia jual kursi. Ni kursi untuk outdoor. Kursi batu. Kita pun bayar duit. Tidak, tengok tak ada barang. Sebab dia jual benda yang memang dia tak ada. Dia jual meja makan, kita pun beli dengan murah. Kan risiko jualan hari ini lebih tinggi daripada zaman dulu. Zaman dulu kita tak ada online, tak ada komputer pun ada orang menipu juga. Menipu tetap ada. Macam mana pun. Tetapi zaman sekarang risikonya lebih tinggi. Kalau orang cuma tunjuk barang, barang tu boleh ambil daripada mana-mana page lain, dia pun kata dijual. Murah. Banyak mana orang kena skema. Kemudian, termasuk juga, dia jual sesuatu yang rosak. Dia jual tembikai yang rosak. Dia jual kelapa yang komeng yang rosak. Jual telur yang busuk. Atau apa sahaja benda yang tidak memberi manfaat. Seperti menjual monyet, menjual babi, menjual lalat, menjual kumbang, menjual bangkai, menjual arak. Dan lain-lain jual beli yang dilarang oleh syarak. Kan itu siapa yang menjual jualan yang dilarang oleh syarak dan mengambil nilainya, maka apa yang dia ambil itu haram. Dan apa yang dia ambil itu keji. Maka hendaklah dia mengembalikannya. Baik, bila kita sebut boleh memiliki secara perniagaan yang kita redha. Apa maksud yang kita redha? Maksudnya yang kita redha berdasarkan kerangka syarak. Kalau macam tu tuan-tuan, riba pun kita redha sama-sama kita. Judi pun kita redha sama-sama kita. Redha yang tu tak ada iktibar. Redha yang dimaksudkan di sini illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, melainkan perniagaan yang kamu redha sesama kamu, sebab Allah dah sebut dari awal, wahai orang beriman. Maka iman itu menjadi kerangka dalam membina bentuk muamalah yang dibenarkan oleh syarak. Sebab kalau kita sebut orang beriman, takkan kita nak beli benda-benda yang dilarang. Kalau kita sebut orang beriman, takkan kita nak beli benda-benda yang syarak cegah. Maka yang dimaksudkan yang diredha di sini ialah yang dalam kerangka syarak dibenarkan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menyebut tentang peniaga. Ya, cara paling mudah nak kaya berniaga. Berniaga ni cara mudah untuk mendapat kekayaan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabul kasbi kasbut tujar alladzina idza haddathu lam yakdhibu wa idza wa'adu lam yukhrifu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza ishtaraw lam yadhummu wa idza ba'u lam yamdahu wa idza kana 'alaihim lam yumtilu wa idza kana lahum lam yu'siru. Maksudnya, sebaik-baik rezeki itu ialah rezeki peniaga-peniaga yang bila mana dia bercakap dia tak bohong. Peniaga yang cakap tak bohong. Bila mana dia berjanji dia tak engkar. Bila mana dia beri amanah dia tak khianat. Bila mana dia membeli dia tidak mencela. Bila mana dia menjual dia tidak memuji. Dan bila mana dia berhutang dia tidak menempuhkan, menangguhkan. Dan bila mana dia memberi hutang dia tidak akan menyusahkan. Nabi SAW menyebut sifat-sifat peniaga yang baik. Nabi kata perolehan rezeki paling baik ialah perolehan rezeki daripada perniagaan. Tapi syarat perolehan tadi, bila peniaga tadi pertama bercakap tak bohong. Itu yang pertama. Jadi kita nak cari peniaga-peniaga kalau cakap tak bohong. Kalau dia elang produk tu warna biru, birulah. Tak sampai ke rumah kita jadi warna purple. Sebab dia tak bohong. Kalau dia elangkan produk tu 200 gram berat sampai kat rumah kita 200 gram. Dia tak jadi 20 gram. Bila dia bercakap dia tak bohong, satu. Yang kedua, bila berjanji dia tak mungkir. Kalau dia janji 3 hari sampai, 3 hari dah sampai. Kalau dia janji post order tu dia bayarlah. Dia tak ada berpusing-pusing, cakap berbelik-belik, tak ada. Bila janji dia tak akan mungkiri. Kalau dia kata sampai bulan depan dah sampai. Allahumma illa. Kalau sekiranya ada sesuatu, maka dia akan maklum pada kita dengan cepat. Yang ketiga sifatnya, kata Nabi SAW, bila dia beri amanah dia tak khianat. Kita dah bayar duit. Kita dah bayar semua benda dia nak. Maka dia dah diamanahkan. Maka dia tak khianat kita. Dia tak bohong kita, dia tak tipu kita. Dan yang keempat,
Bila mana dia membeli, ini sifat peniaga juga. Kalau dia membeli, dia tak keji. Dia beli produk-produk mana, dia tak kutuk produknya. Apa punya produk? Teruk produk. Dah dia tak kutuk. Belilah. Dan bila dia menjual pula, dia tak memuji. Produk saya terbaik di dunia. Produk ni siapa beli memang meletup. Produk ni kalau makan, kalau sakit terus sembuh. Dia punya memuji produk dia. Seolah-olah produk lain tak elok. Produk dia je comel. Dia puji. Produk saya produk terbaik di dunia. Jarang orang dapat menghasilkannya. Ini saya dapat pun daripada mimpi. Bukan senang nak mimpi ni. Saya dah tahajud 40 malam. Dia punya puji. 40 malam tahajud. Doa 40 jam. Baru dapat produk ni. Ni kalau makan terus sembuh. Kalau bini degil terus taat. Suami keras kepala terus jadi baik. Ini produk. Saya ingat dulu ada seorang niaga. Dia berniaga. Dan kebetulan dia masuk dalam satu radio terkenal di Malaysia. Dia jual produk. Kononnya produk ni ini protect daripada sihir. Siapa minum air ni, budak tu takkan nakal, jadi cerdik. Yang kena sihir tu baik. Dia punya over tu, akhirnya dia diharamkan. Produk ni diharamkan kerana terlalu melampau. Sehingga boleh rosak akidah. Kata kita kalau jual produk sampai rosak akidah duk puji. Obat ni kalau makan baik. Tengok je obat ni terus baik. Tengok belum makan lagi. Tengok. Dia punya puji. Dia punya kencing kita tu luar biasa. Ini kencing dinosaur ni. Bukan kencing biasa ni. Dia tipu. Tengok terus sembuh. Baru tengok produk. Patutnya dia cakap ini ikhtiar. Kesembuhan itu milik Allah. Tapi kita ikhtiarlah ubat ni insya-Allah. Mudah-mudahan mujarab saya doakan. Tapi saya tak katalah sembuh 100%. Tapi cara dia cerita. Ini gelang magnetik boleh menyebabkan darah rendah. Kalau pakai gelang ni, kalau orang darah tinggi itu rendah. Kalau orang pening-pening terus hilang pening, maka dia pun jual gelang. Berapa gelang? 4,000. Kononnya hebat. Dan lupa perhiasan yang diharamkan. Pakat kena beli. Padahal dia beli gelang RM2.5. Jadi peniaga yang baik, bila dia berniaga, dia tak puji sangat barang dia. Tuan-tuan tak salah kita sebut kelebihan barang kita. Tapi jangan melampau sangat lah. Kalau kita kata barang saya ni insya-Allah segar daripada bahan-bahan yang terpilih. Dan saya pun guna minyak segar. Saya jual kacang ni, kacang baik. Minyak segar, bawang putih pun memang saya tanam sendiri. Okey, besar-besar. Kita cakap betul lah. Tapi taklah over sangat. InsyaAllah okey. Kalau orang kata sedap sangat ke? InsyaAllah lah setakat ni. Customer saya kata okey, Alhamdulillah. Biarlah ada Alhamdulillah sikit. Ada insyaAllah sikit. Nampaklah kita ni bergantung pada Allah. Ni duk cerita produk ni bagus. Ini kalau makan kenyang 40 hari. Ni saya buat kopi ni Ustaz. Namanya kopi tahajud. Minum kopi ni tahajud 40 malam. InsyaAllah. Minum dia terus jadi khusyuk solat. Dia kena mengena langsung. Apa kena mengena minum kopi tahajud dengan khusyuk solat? Tapi dia punya otan kopi ni Ustaz kalau minum. Tahajud rasa macam salafus soleh dulu. Ni geng-geng ni tuan-tuan jangan duk percaya sangat ni. Kalau orang puji lebih, maknanya banyak cacat. Kerana barang kalau baik tak perlu puji lebih. Kita tahu orang kalau baik, kita pun tak payah puji lebih. Orang tahu dia baik. Orang kalau bijak, kita pun tak perlu lambung tinggi. Orang dah tahu dia bijak. Produk kalau bagus pun sama. Tak perlu nak lebih-lebih sangat lah. Sebab orang makan, orang minum, orang tengok ni insya-Allah kalau baik-baik. Tapi ingat, apa benda pun kita jual. Jangan lupa Allah. Banyak cerita produk ni, siap cabar ni. Siapa minum tak sembuh COVID, kita bayar 1 juta. Dia punya angkuh. Tak payah angkuh sangat lah. Tak perlu tunjuk macam obat kita power sangat lah. Biasa je lah. Ikhtiar. Semua orang ikhtiar. Yang ambil vaksin, ikhtiar. Yang tak ambil vaksin pun ikhtiar. Ikhtiar belaka. Ikhtiar cara masing-masing. Maka kita tidak saling mengutuk, mengeji sesama kita. Dan produk pun sama. Kalau kita duk puji produk kita, kemudian keji produk orang pun sama. Maka ini kaedah yang disebut oleh Nabi SAW. Wa idza kana alaihim, dan peniaga ni kalau dia berhutang, dia tak akan tangguh bayar hutang. Dan kalau orang pula berhutang dengan dia, dia tak akan susahkan orang tu. Tak apalah, tak boleh bayar lagi Abang Haji, minggu depan pun boleh bayar. Kalau minggu depan tak boleh bayar, tak apa, akan datang boleh bayar. Lepas habis PKP pun tak apa Ji. Tapi kalau tak boleh juga, tak boleh saya halalkan insya-Allah. Jadi kalau saya mati, saya halalkan, jangan bimbang.
awak tak akan tersekat masuk syurga dek hutang saya dah halalkan. Oh, comel peniaga ni. Maka ingat sifat-sifat yang Nabi SAW sebut ini. Bercakap tak bohong, 1, janji tak mungkir, 2, diri amanah tak khianat, 3, bila beli tidak mencela, 4, bila menjual tidak memuji, 5, bila berhutang tidak menangguh, 6, dan bila orang pula berhutang dengan dia tidak menyusahkan. 7 sifat. Maka Allah Ta'ala menyebut itulah perniagaan-perniagaan yang perlu dijalankan dengan sifat-sifat. Jadi bila kita sebut wahai orang beriman, jangan kau makan harta sesama kamu secara batil, melainkan perniagaan yang diizinkan oleh syarak dengan redha antara kamu. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Dalam terjemahan kita, jangan kamu bunuh sesama kamu. Apa beza? Tak ada beza. Ayat ini menyebut jangan kamu bunuh diri kamu. Kerana kalau kita bunuh orang, macam kita bunuh kita sendiri. Sebab akhirnya kita dihukum bunuh. Atau keluarganya akan menuntut untuk kita dibunuh. Maka kerana itu jangan bunuh. Jangan bunuh diri sendiri, jangan bunuh orang lain. Kenapa Allah menyebut tentang bunuh pula? Ketika mana Allah menyebut tentang kepentingan harta, Allah juga menyebut kepentingan nyawa. Sebab harta ni boleh diuruskan bila ada nyawa. Bila ada hidup. Tak ada hidup, maka tak adalah nak uruskan harta. Maka penting harta sama seperti penting nyawa. Penting nyawa sama sebagaimana penting harta. Dan ini termasuk dalam kulliyatul khams, iaitu maqasid objektif syarak. Antara objektif syarak ialah hifzul mal, menjaga harta. Yang kedua ialah hifzul nafs, menjaga diri, nyawa. Kemudian hifzul din, menjaga agama. Hifzul nasal, menjaga keturunan. Dan hifzul aql, menjaga akal. 5 yang disebut sebagai objektif syarak. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, dan juga menjaga keturunan atau disebut juga menjaga maruah. Hifzul nasal atau hifzul ard. Ini 5 objektif syarak. Maka sebagaimana Allah menekankan harta itu perlu diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian jangan bunuh sesama kamu. Kenapa tuan-tuan Allah sebut lepas harta sebut mati, bab mati ni, bunuh? Kerana masalah perniagaan menyebabkan kami orang berbunuh-bunuhan. Dah kena tipu tak puas hati. Saya ingat kalau orang kena tipu umrah lah. Weh marah. Ni orang nak pergi haji ni, dia ambil barang juga. Dia kata tetaplah simang ni tipu kita nak pergi umrah tiba-tiba tipu. Kerana ditipu orang sanggup bunuh orang. Kita lihat tempat paling banyak bergaduh kat pasar. Tempat paling banyak bergaduh bila kita berbisnes. Orang bisnes lah paling banyak gaduh. Sehingga sampai peringkat membunuh. Maka kerana itu Allah menyebut, macam mana pun, pertama jaga harta dengan mematuhi syarak. Dan jangan sesekali ambil harta orang lain dengan cara yang salah. Kemudian Allah menyebut, jangan saling membunuh antara kamu. Kata jangan sebab harta kita nak bunuh, bab saka nak bunuh, bab berniaga nak bunuh. Kerjanya nak bunuh orang je. Ataupun juga kerana kecewa dalam perniagaan nak bunuh diri pun tak boleh. Kadang-kadang orang bisnes besar, tiba-tiba bankrupt jatuh, nak bunuh diri. Kadang-kadang bisnes tak jadi, nak bunuh diri. Allah kata jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri, jangan bunuh orang lain. Jangan kerana sebab-sebab harta, wa imma kamu bunuh diri kamu sendiri atau bunuh orang lain. Kenapa? Allah sebut, innallaha kana bikum rahima. Sebab Allah sayang kamu. Allah sayang kamu. Bukan sayang-sayang biasa, tuan-tuan. Jadi kalau sayang-sayang orang ni, sayang-sayang biasa, just gosok kepala, sayang. Sayang Allah nak masukkan kita dalam syurga. Sayang Allah nak berikan kita hidup yang abadi, yang bahagia selama-lamanya. Sayang Allah nak ampun dosa kita. Sayang Allah nak jadikan kita gembira selama-lamanya. Sayang orang ni, tuan-tuan, sayang biasa je. Saya sayang awak, sayang biasa. Saya sayang awak pergi buat air kopi kat dapur. Sayang kopi dia bagi. Saya sayang awak pinjam RM10, sayang nak pinjam RM10. Tapi Allah sayang, dia nak beri manfaat pada kita. Kita sayang orang, ada manfaat kita nak. Allah sayang kita, tak ada manfaat Allah nak dengan kita. Allah nak beri manfaat pada kita. Syurga. Kehidupan sebenar, bahagia yang hakiki. Gembira yang berpanjangan, ketawa yang tak terhenti. Kesihatan yang tak akan sakit. Hidup yang tak akan mati. Muda yang tak akan tua. Sentiasa riang dan tak akan jemu, tak akan penat dan tak akan lelah.
syurga. Ini sayang Allah. Tentu ada tak kita jumpa yang lebih sayang pada kita lebih pada itu. Kita kalau nilai orang pada sayang, dia pun bagi hadiah rumah. Sayangnya dia bagi rumah. Tapi dia tak bagi kebahagiaan, dia cuma bagi rumah. Ni orang ni sayang kita, bagi kita kereta sebiji, dia cuma bagi kereta, dia bukan bagi kebahagiaan. Tapi Allah beri kebahagiaan. Allah sayang kamu. Allah cinta kamu. Dia jangan fikir nak bunuh orang. Kalau kamu bergaduh dalam bab harta, jangan fikir juga nak bunuh diri sendiri kalau kamu kecewa dengan apa yang berlaku dalam hidup kamu dalam masalah harta. Jangankan hutang banyak, situ masalah kita nak bunuh diri. Ada seorang hamba Allah, bila dia berhutang orang dia tak mampu bayar, maka dia malu. Dia pun ambil racun, dia minum. Minum racun. Lepas minum racun, jumpa dengan saya. Dah pergi hospital kata tak ada harapan. Jumpa. Ustaz minta buat air. Saya kata kenapa nak buat air? Dia pun cerita dia minum racun. Sebab dia berhutang orang. Masalah harta. Saya kata kenapa buat macam tu? Taubat. Allah terima taubat. Alhamdulillah Allah panjangkan umur dia lepas minum racun lebih kurang seminggu 2. Dia mati dalam taubat. Mudah-mudahan dia dalam husnul khatimah. Tapi itu ceritanya bab harta ni. Bab harta. Sampai ada bunuh diri, gantung diri. Allah dah ingatkan, jangan. Tuan-tuan, apa pun muamalah kita dengan harta, jangan bunuh orang dan bunuh diri sendiri. Kan itu Allah sebut dalam ayat yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Kemudian Allah sebut, wa man yaf'al dzalik, siapa yang buat benda tu? Siapa yang bunuh orang kerana harta atau bunuh diri sendiri, udwanan wa zulma, dengan melampau, aniaya dan zalim. Udwanan yakni menyalahi, melampaui hukum, permusuhan dan dengan zalim. Fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia dalam neraka. Kan itu tuan-tuan sekalian. Siapa yang bunuh diri, maka dia akan kekal dalam neraka. Disebut dalam hadis Nabi SAW tentang kelompok dan golongan ini. Golongan yang membunuh diri. Bila Nabi SAW menyatakan, siapa pun yang bunuh diri, maka dia akan mati, dia akan diseksa mengikut cara dibunuh diri. Yang misal katanya terjun daripada bukit atau tempat tinggi, dia pun akan terjun dalam bukit, di atas bukit dalam neraka. Yang membunuh dengan menggunakan senjata, dia akan gunakan senjata dalam neraka untuk membunuh dirinya sendiri. Yang meminum racun pun sama. Semuanya akan dihukum dengan cara yang sama sebagaimana dia bunuh dirinya sendiri. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana diri ini milik Allah, bukan milik kita, kita nak hancurkan ni. Allah punya, ni kita jasad ni kita punya, bukan kita punya, Allah punya. Bila Allah punya, kita ni pegang amanah Allah. Pulangkan elok-elok. Jangan dihancurkan jasad ini. Jangan dimudaratkan jasad ini, pulang dengan baik. Dia ke bumi dengan baik. Jangan kita musnahkan. Kalau orang lain yang aniaya kita, itu hal dia. Kita jangan. Jangan sengaja-sengaja kita nak potong tangan kita, kaki kita. Ni kita nak jawab depan Allah. Kenapa kamu khianat amanah aku? Ni aku beri jasad pada kamu sebagai pinjaman. Kenapa kamu khianat? Kenapa kamu musnahkan? Kenapa kamu hancurkan? Sebab itu siapa pun yang membunuh diri sendiri akan dihukum sama sebagaimana dia buat, dilakukan pada dirinya sendiri. Ataupun dia membunuh orang lain. Sebab itu kata Nabi SAW, seorang itu masih terselamat agamanya selagi mana dia tidak membunuh orang. Malam yusib daman. Seorang itu tuan-tuan kalau dia ada buat dosa-dosa lain, masih ada kelapangan Allah ampunkan dia, maafkan dia. Tapi kalau dibunuh orang, kesangnya besar. Dan hadis Nabi SAW, Nabi kata, runtuh Kaabah lebih ringan di sisi Allah berbanding satu nyawa yang dibunuh dengan tidak sebenar. Artinya kalau orang tu runtuhkan Kaabah, dosanya kecil sikit berbanding yang bunuh orang. Sebab Kaabah ni boleh bina balik. Tapi orang yang dimatikan, tak boleh kita hidupkan balik. Sebab itu Allah kata siapa yang bunuh orang atau bunuh diri sendiri, maka dia masuk dalam neraka. Kami akan masukkan dia dalam neraka yang apinya marak menjulang. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan mudah saja bagi Allah menghukum. Jangan ingat kita gedebel atas dunia, ingat susahlah Allah nak hukum kita, tak ada. Mudah je Allah nak hukum kita nanti. Mudah saja untuk Allah Ta'ala binasakan kita. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin
fahadidatuhu fi yadihi yuja'u biha batnuhu yaumal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan senjata pisau, maka pisau akan berada di tangannya, akan dirodok di perutnya, ditikam di perutnya di hari kiamat kelak dalam neraka jahanam dalam keadaan dia dikekalkan selama-lamanya. Macam setengah ulama menyatakan orang yang bunuh orang atau orang yang bunuh diri dia kekal dalam neraka. Setengah jumhur ulama kata tak, dia berdosa besar. So ulama kata yang bunuh diri ni boleh menyebabkan dia terkeluar dari Islam. Kenapa? Sebab dia menghalalkan yang haram. Kerana bunuh diri sendiri haram, lalu dia menghalalkannya dengan membunuh. Sebab dengan kemarahan, kebencian, putus asa atau sebagainya. Maka ini amanah Allah. Lepas Allah Ta'ala cerita kepentingan harta. Kemudian kepentingan menjaga diri. Jangan bunuh orang. Jangan bunuh diri sendiri. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang balasan orang yang menjauhi dosa besar. Untuk menunjukkan makan harta orang dosa besar, bunuh diri juga dosa besar. Maka ya Allah sebut pada ayat yang berikutnya. Ayat terakhir pada malam ini penafsiran kita ayat yang ke-31. In tajtanibu, sekiranya. In makna sekiranya. Tajtanibu, kamu menjauhi. Kabaira, dosa-dosa besar. Ma tunhauna'an, apa yang kamu dicegah daripadanya. Nukaffir ankum, kami akan hapuskan daripada kamu. Sayyiatikum, dosa-dosa kecil kamu. Wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kamu. Mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, yakni syurga. Baik, perhatikan ayat ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan wahai orang beriman, masih lagi cerita wahai orang beriman. Yang tadi sebut wahai orang beriman, jangan kau makan harta sesama kamu secara batin. Melainkan perniagaan yang dibenarkan oleh syarak. Orang beriman, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri atau bunuh orang lain kerana Allah sayang kamu. Dan wahai orang beriman, kalau kamu menjauhi dosa besar, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Yakni dosa-dosa kecil kamu. Baik, apakah maksud dosa besar dan apakah maksud dosa kecil? Jumhur ulama menyatakan dosa terbahagi pada dua. Ada besar, ada kecil. Walau sebahagian ulama kata tidak, dosa ni semua besar belaka, tak ada kecil. Kerana melihat kepada zat yang mana dia ingkari. Kesalahan kepada Allah SWT. Tapi kita melihat pandangan jumhur ulama bahawa dosa ada dua, satu besar, satu kecil. Buktinya ialah hadis Nabi SAW. Dosa besar ini dikenali dengan setiap maksiat pelanggaran hukum yang diancam dengan ancaman yang berat dan juga hukuman-hukuman tertentu. Sama ada hukuman had, yakni hukuman sebat, hukuman bunuh, atau hukuman kita katakan dalam neraka, diazab dan sebagainya. Setengah ulama kata dosa besar itu ada 7. Setengah menyatakan dosa besar itu ada 9. Setengah mengatakan dosa besar itu ada 10. Setengah mengatakan ia lebih banyak. Bahkan diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ketika mana ditanya, apakah dosa besar itu cuma 7? Jawab beliau, ia bahkan 70. Bahkan Sa'id bin Jubair menyatakan dosa besar itu sampai kepada 700 dosa besar. Sebab itu Imam Az-Zahabi mengarang kitab Al-Kabair. Mengandungi dosa besar sekitar 72 dosa besar. Kitab ni pun ramai ustaz-ustaz yang mengajar. Al-Kabair. Dan saya juga mengajar kitab ni sehingga khatam. Yang kedua, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Imam Al-Muhaddis Ibn Hajar Al-Haisami. Imam Ibn Hajar mengarang satu kitab. Namanya juga tentang dosa besar. Az-Zawajir An-Ikhtirafil Kabair. Dan beliau menyebut lebih 200 jenis dosa besar. Kerana sebahagian dosa besar tadi tuan-tuan berpunca dari dosa kecil yang dihimpun lalu jadi besar, atau dosa kecil yang diremeh-remehkan maka jadi besar, atau yang dipermain-mainkan maka jadi besar. Maka jumlahnya jadi banyak. Jadi dosa-dosa besar ialah dosa yang kita dah sebut tentang bentuknya. Nanti kita akan contohkannya. Kemudian kita ada dosa kecil. Maka bila kita sebut dosa kecil, dosa yang tidak disebut hukumannya atau hadnya terpulang kepada kerajaan, ta'zir. Seumpama melihat kepada wanita, mencium wanita, maka ini dosa-dosa kecil. Tetapi bila mana ia berterusan, dia boleh jadi dosa besar. Dosa mengurangkan timbangan, asalnya dosa kecil, tapi duk timbang tiap-tiap hari, maka jadi dosa besar.
maka dicelakakan oleh Allah kelompok yang mengurangkan timbangan. Sama juga orang yang duk ngumpat, asalnya dosa kecil, habis duk ngumpat setiap hari, akhirnya jadi dosa besar. Maka siapa yang meninggalkan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa kecil. Dengan syarat, dua syarat. Siapa yang meninggalkan dosa besar akan diampunkan dosa kecil dengan dua syarat. Yang pertama, dia tinggalkan dalam keadaan kemampuan meninggalkannya kerana takut pada Allah. Bukan sebab dia tak boleh buat. Kenapa tak berjudi hari ni? Kedai tutup. Mau dia ampunlah dosa tak? Itu sebab kedai tutup. Kalau buka, dia duduk berata depan salih. Syarat seorang diampunkan dosa kecilnya dengan meninggalkan dosa besar, pertama, dia mampu buat dosa besar tapi ditinggalkan kerana takut kepada Allah SWT. Yang kedua, syarat seorang itu dihapuskan dosa kecil dengan sebab dia meninggalkan dosa besar, dengan syarat dia sentiasa menjaga solat fardu. Kalau dia sembahyang pun tak, maka tak sembahyang tu pun dah dosa besar, macam mana dia nak diampunkan dosa kecilnya? Maka dosa besar minum arak, berjudi tak ada nilai berbanding kewajiban yang ditinggalkan. Oleh sebab itu syarat diampunkan dosa kecil ialah pertama, dia meninggalkan dosa besar tu kerana dia mampu, kerana dia takut pada Allah, bukan kerana sebab lain. Dan juga dalam keadaan dia menjaga kefarduan solat, puasa, Jumaat dan lain-lain perkara yang wajib. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Baik, kalau kita lihat antara dosa-dosa besar, bermula daripada syirik kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah dan Rasul, sihir, membunuh anak-anak, dan mendakwa bagi Allah itu ada anak atau isteri, membunuh manusia, berzina, liwat, berjudi, meminum arak, mencuri, mengambil harta secara rampasan, menuduh zina, memakan riba, berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, bersumpah bohong dan palsu, memutuskan silaturahim, derhaka kepada kedua ibu bapa, lari daripada medan perang, makan harta anak yatim, khianat dalam timbangan dan sukatan, dan mendahulukan solat daripada waktunya atau mengakhirinya daripada waktunya tanpa sebarang keuzuran, memukul orang Islam tanpa sebab, berdusta kepada Nabi SAW dengan sengaja, memaki sahabat Rasulullah SAW, penyaksian palsu, memaki kedua ibu bapanya, menyembunyikan penyaksian tanpa keuzuran, mengambil riswah, dan juga mengadu domba di sisi para pemerintah. Mengadu domba biar orang tu kena tangkap, biar orang tu kena gari, biar orang tu kena tindakan. Tidak membayar zakat, meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan dia mampu, lupa Al-Quran sesudah dipelajarinya, membakar binatang dengan menggunakan api, wanita yang enggan disetubuhi waktu diminta oleh suaminya, yang berputus asa daripada rahmat Allah, yang merasa aman daripada azab Allah, melakukan zihar, memakan daging babi dan bangkai melainkan dalam keadaan darurat. Dan ini sebahagian contoh dosa-dosa besar di mana Al-Imam Ibn Hajar menyebut jumlah yang lebih banyak, dan insya-Allah kalau kita ada kesempatan kita boleh menyebut bentuk-bentuk dosa besar supaya kita dapat menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.